Okay. Alright, so kita untuk 9.5, kita tengok dulu soalan 9.5 which is parametric differentiation. Okay, so kita dah tengok basic rules. Basic rules ni sepatutnya dah tak ada masalah lah untuk kamu buat basic rules. And then kita ada differentiate exponent, differentiate log, differentiate trigo. Okay, and then kita ada implicit differentiation which is benda yang sama kita apply. Cuma kalau dia ada differentiate y, kita nak differentiatekan y, mesti letak dy over dx kat belakang dia. Okay, so itu implicit differentiation. And then untuk hari ni kamu dah tengok video untuk parametric differentiation which is kita representkan dia dalam bentuk t. Okay, dalam bentuk t in terms of t. So kita diberi x, diberi y, and then kita cari dy over dx, and then to find the second derivative, dari d2y over dx square is equals to d over dt, dy over dx over dx over dt. Okay, to find first differentiation pula kita ada dy over dx which is kita akan guna formula apa dekat sini? dy over dt times dx over dt. dt over dx. dt over dx which is the same formula as chain rule kita. Okay, sama formula dengan chain rule kita basically. So ingat second derivative kamu mesti guna formula ini. Okay, bukan kita just terus differentiatekan sekali lagi. Kita differentiate with respect to x. Parametric dia in terms of t. Okay, so kita akan try dulu satu soalan which is soalan 42. Tengok soalan 42. Okay, so tutorial soalan 42, consider the parametric equation given x, given y, and dekat sini dia bagi t greater and equals to 1. Okay, dia tak saja-saja bagi mesti ada sebab. Okay, ini kena kamu take note lah, t is greater and equals to 1. Alright, so kita tengok soalan A. The first question dia kata show that dy over dx is equals to 2t square minus 1 over 2t square plus 1. So macam biasa, apa yang kita buat? Ya, Mazliza, ada soalan ke tertekan ke? Tertekan ni. Okay, so kita ada x equals to 2t plus minus t negative 1, y is equals to 2t plus t negative 1. Okay, so differentiate with respect to t. So we should have dx over dt is equals to 2 minus power pindah ke depan, so dia akan jadi plus t power tolak 1, kita ada negatif 2 kat sini. Okay, sama jugalah sebenarnya differentiate dalam dia, tapi differentiate t akan dapat 1 lah. Okay. Alright, so differentiate pula dy with respect to t. So we should have 2 minus t negative 2. Okay. So untuk mudahkan kerja kamu. Okay. Bagi nama Daisy okay ke? Situ tu. Daisy nak cakap apa? Betul lah saya cakap pula. Kita nak cari dy over dx, so you know that we can use a formula for chain rule. Dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. Tapi untuk senangkan kerja kita boleh samakan denominator dia dekat sini. Okay, samakan denominator sebab ini sebenarnya is equals to 2 plus 1 over t square. And dekat sini ialah 2 minus 1 over t square. Alright, so kalau kita samakan denominator, you should get 2t square plus 1 over t square. This one 2t square minus 1 over t square. Okay, so senanglah untuk kita cancel out dia. So formula kita dy over dx is equals to dy over dt multiply by dt over dx. So dy over dt kita ialah this one here, 2t square minus 1, 2t square minus 1 over t square
Right, so dt over dx. So dt over dx yang kita ada kat sini ialah dx over dt. So terbalikkan je lah. Terbalikkan, we should have t over 2t square plus 1. Okay, so senang untuk kita cancel out dia. Which is kita akan end up dengan 2t square minus 1. Apa yang saya tertinggal? Sini t square kan? T square. So 2t square minus 1 over 2t square plus 1. Okay? So itu ialah kamu punya dy over dx. Okay. So kita dah show lah. 2t square minus 1, 2t over 2t square plus 1. Show dekat sini. Alright, so kita tengok pula second example, second question dekat situ. Evaluate dy over dx at 0.13. Alright, so 0.13 ni sebenarnya point apa? Value apa sebenarnya ni? Y. Yes, xy. Bila dia cakap pasal point je, point tu mestilah value x dengan y kita. Okay, x dengan y kita. So dy over dx kita sebenarnya dah ada dy over dx kita kat sini. Ini dy over dx kita. Kita tulis balik. Dy over dx equals to 2t square minus 1 over 2t square plus 1. Alright, this is our dy over dx. Tetapi value yang kita ada ialah x dengan y. Okay, dy over dx kita in terms of t. So macam mana kita nak buat ni? Dekat mana kita nak substitutekan x dengan y kita? Guna equation. Guna equation S yang equals to 2t minus t power negative 1 dan y Yes. equals to atas. yes, betul. Right? So salah satu pun boleh lah sebab the concern here is you want to find the value of t. Okay, sama ada kamu gunakan value of x, substitutekan dekat sini, ataupun value of y, substitutekan sini, masih lagi kamu akan dapat value of t kita. Right? Bukan nilai dekat sini kamu masukkan kat sini itu ialah xy, ini ialah t. So let's say kita nak guna x equals to 2t minus t negative 1 dekat situ. Kita ada x equals to 2t minus 1 over t lah. So when x is equals to 1, kita akan ada x is equals to 2 times 1 minus 1 over 1. Sekejap, betul ke apa saya buat ni? Sorry, x yang equals to 1. 1 is equals to 2t minus 1 over t. Alright. So macam mana nak selesaikan t? Sama juga konsep dia, kita samakan denominator. So kita dah buat dah tadi, minus 1 over t square is equals to 1. So kita ada t square equals to 2t square. Sini tak ada t square. Sini ada square. 2t minus 1, which is kita end up dengan quadratic. Apa jawapan dia dekat sini? Apa jawapan untuk t kamu? Sekejap, betul ke? Miss bukan 2t square minus 1 over t. Ya, betul. 2t square. Sini yang t kan? Yang 1 equals to 2t. T square Ya. minus Uh, 2t square. Okay, betul. yang s equals So kita dapat 2t square minus t minus 1. Betul? 2t square minus t minus 1. Betul? Betul. Betul, Miss. Alright. Kalau saya salah betul kan? Petang-petang ni semua macam tak bermaya ni. 2t plus 1, t minus 1. So kita ada t is equals to negative 1 over 2, t is equals to 1. So we have two values of t. Yang mana satu yang kita akan pilih? Yang positif. Positif. T is equals to 1. Sebab dekat sini dia dah bagi tahu t is greater and equals to 1. So we have to choose, since t greater and equals to 1, kita akan pilih t equals to 1 lah. Okay, and then we just substitute here. So 2 times 1 square minus 1 over 2 times 1 square plus 1. Which is the answer is 1 over 3. Alright,
So that is dy over dx, evaluate dy over dx. So biasanya dia akan bagi nilai x dengan y. So substitute je salah satu, nak guna y pun boleh. Guna y and then cari value of t and then sub balik dalam dy over dx kita. Okay, so for second derivative, here d2y over dx square. So you know that you have to use the formula for second derivative. Saya baru cakap tadi, second derivative is equals to differentiate dy over dx with respect to t over dx over dt. Okay, ini yang selalulah careless berlaku kat sini. Kamu ingat ini dy over dx kamu terus gunakan quotient rule dekat sini. Okay, ingat kita differentiate with respect to t untuk kita buat second derivative kita. Ini ialah, kita differentiate with respect to x. Kat sini semua in terms of t, sebab tu kita kena guna formula ni. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita differentiate ni with respect to t, kita bahagikan dia dengan dx over dt. Okay, so ini kita tahu kita kena guna quotient rule. So apa yang kamu ada kat sini ialah d over dt. Ada 2t square minus 1 over 2t square plus 1. So kita ada dx over dt kita, which is daripada sini dx over dt kita. Ini tak payahlah terbalikkan, memang dia nak dx over dt. So dx over dt kita ialah 2t square plus 1 over 2. Okay, so ini kena guna quotient rule. Okay, nanti kamu boleh simplifykan sendirilah. Okay, tapi tengok dekat soalan dekat sini, dia kata show that d2y over dx square is equals to 8 over y cube. Okay, kalau kita tengok dekat situ tak ada pun x. Okay, tak ada pun x, maksudnya something dekat sini kita kena substitute kan. Okay, kamu kena cubalah dekat situ. Okay, kadang-kadang soalan tu akan minta find dy over dx in terms of x dengan y. Okay, kalau in terms of x dengan y kita boleh tinggalkan macam tu saja. Kalau soalan minta solve saja, maksudnya semua in terms of x. Okay, depends kepada soalan lah and depends on the choices of answers juga. Alright, boleh faham? Boleh miss. So itu parametric differentiation, tak susah pun sebenarnya. Yang susah mungkin untuk cari second derivative, nak simplifykan dia. Okay, nak simplifykan dia mungkin susah sikit, macam exit ticket kita hari ni. Nak simplifykan dia je yang susah sikit. Okay, tapi konsep dia sama je. Okay, first derivative, second derivative. Okay, so sebelum kita pergi kepada soalan lain, Boleh miss. kita tengok soalan 33 ni. Soalan 33, saya tak rasa ada kat sini. Sekejap Soalan 33. Tiga, empat. Siapa ada soalan tolong boleh komen dekat bawah. Dekat bawah, dekat tepi. Di manalah kamu komen. Soalan 33. Okay. So, kita ada ln y is equals to exponent xy, find dy over dx. So this is an implicit differentiation. Okay, implicit differentiation kita tahu kita kena differentiate each term. Okay, so kita kena differentiatekan ln y with respect to x. Kita kena differentiatekan exponent xy with respect to x. Okay, so differentiate ln y akan dapat apa? 1 over y. 1 over y je ke? Ln. Ln dy dx. Dy. yes, dy over dx. 1 over y. Kenapa lah saya punya ni? Okay, kita dah. Alright, so kita ada differentiate ln y with respect to x. Okay, differentiate je macam biasa, which is kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over y dekat sini. Ingat bila kamu differentiate y with respect to x, mesti kena ada dy over dx dekat belakang dia. Okay, ini kena ingat lah, sentiasa kena ingat. Kita nak buat implicit differentiation, ini dia macam kamu tak boleh fikir dah lah, memang automatically datang kat kepala kamu. Alright. So sekarang differentiate exponent. So kita tahu differentiate exponent salin balik
differentiate power. Betul? So salin balik. Itulah benda pertama kamu tengok eksponen kalau dia suruh differentiate kan, differentiate, salin je balik. Okay? So sekarang kita nak differentiatekan power dia. Macam mana nak differentiatekan power dia ni? Macam mana kita nak differentiatekan x, y? Saya tulislah D. Product rule. Tolak. Macam mana dia? Macam mana nak Product differentiate? rule. X dengan Y ialah dua function yang berbeza. X dengan Y ialah dua function yang berbeza. Satu function X, satu lagi ialah function Y. Okay. Function X dalam Product rule. betul. So kita kena guna product rule. So kat sini, ini bukan sini, sinilah. Sini kena guna product rule. So kita ada U equals to X, V is equals to Y. U prime equals to 1, V prime equals to dy dx. dy dx. Okay, so differentiate x, y, ingat dalam kepala kamu, kita mesti kena guna product rule. Okay, so sekarang kita ada ex, y which is yang kita salin balik tadi, differentiate dalam dia which is kita akan dapat y multiply by 1 plus x dy over dx. Okay, so ini product rule kita lah. Right, so now kita akan simplifykan dia. Okay, kita nak cari dy over dx. The question asks for dy over dx. Okay, so kita ada, sini kita ada y. Kita naikkan y kita, dy over dx. Y e x y. Okay. Alright, kita pecahkan dulu lah. Kita expand dulu. So kita ada 1 over y dy over dx dekat sini. Sorry lah, saya pula yang confused. 1 over y dy over dx. And then kita ada dy over dx juga kat sini. So bawa pergi sebelah. Okay, which is kat sini ialah eksponen xy darab dengan yang ini. Kita ada eksponen xy x dy over dx. So yang tinggal di sebelah kanan ialah y e x y. Alright, so kat sini kita nak cari dy over dx, so we can factorize your dy over dx. So dy over dx 1 over y minus x e x y equals to y e x y. Okay, so sekarang kita nak cari dy over dx. Kita tahu ini boleh bawa pergi sebelah. Okay, tapi macam mana kita nak cantikkan sikit yang ini? Macam mana kita nak cantikkan? Samakan denominator. Betul, samakan denominator kita. So we should have 1 minus x y e x y over y. Okay, equals to y e x y. Okay, so bawa je lah pergi sebelah. Bawa y pergi sebelah, dia akan jadi y square. Equals to y square e x y. Yang ni bawa pergi sebelah akan jadi bahagilah 1 minus e x y e x y. Okay, so berhentilah di situ, sampai situ sahaja. Okay, just in case kalaulah soalan tu kamu akan jawab soalan objektif lagi pun. Kamu akan jawab soalan objektif. Kamu tengoklah jawapan dia. Kalau dia tak ada y dekat sini, kalau tak ada in terms of y, kamu just tukarlah. Ini y kita ialah eksponen xy. Okay, tukarlah, ambil daripada soalan kita. Contohlah kalau tiba-tiba ada ln y kat sini. Ada ln y somewhere here. Kita tukarkan je lah. Okay. Contoh jawapan kamu dy over dx semua in terms of ln y. Kenapa boleh dapat ln y dekat situ? Sebab kita ada eksponen xy is equals to ln y dekat sini. Okay, eksponen xy ada ln y dekat sini. Kita tukarkan dia. Depends lah on the answer. Tapi kalau jawab soalan subjektif senang lah. Dekat mana-mana pun betul juga. Tapi sekarang kalau jawab soalan objektif, kita akan tengok dekat jawapan kita. Okay, apa jawapan yang dia bagi, kita tengok mana satu yang betul. Alright, boleh? Implicit? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Okay. Kalau basic rules kamu okay, insyaAllah lah kamu bolehlah jawab soalan implicit dengan parametrik ni, tak ada masalah lah. Okay, macam tadi sedikit masalah mungkin dekat sini. Kita tak tahu macam nak differentiate x, y dekat situ. Okay, ataupun terlupa nak differentiate x, y. Okay, kat situlah sikit masalah. Okay, so next kita tengok soalan 34 dulu. Soalan 34. Soalan apa?
Okay. Okay, ni soalan yang menarik lah. Kenapa saya cakap menarik? Kita buat dulu. Y equals to square root 2x square plus 5x minus 3. Macam mana nak differentiate tu? Nak guna apa? Rule? Power Power rule. rule. Betul, power rule. Power. Ya, power. 5x minus 3 1 over 2. So power rule macam mana? First step ialah Bawa Power pergi pindah bagi depan. second step Tulis balik. Salin balik. salin balik. Salin Okay. balik. And then Power power tolak 1. 1/2 tolak 1 dapat berapa? Negatif. Negative 1/2. And the last step ialah Differentiate dalam. Differentiate dalam. okay, very very good. So sekarang kita boleh simplify. Very good. Kita ada 4x plus 5 over 2 square root 2x square plus 5x minus 3. Saya suka soalan ni. Okay, so sekarang the first question, tak ada first question pun. Dia tak suruh cari pun dy over dx. First question ialah dia kata determine the domain of dy over dx. Okay, sampai sini ini ialah chapter 9. Okay, sekarang dia tanya domain of dy over dx. Cari domain, chapter 5. Macam mana kita nak cari domain? Jangan cakap lukis graf, kita tak tahu macam nak lukis graf ni. Graf ni memang susah lah nak lukis graf ni kan. Kat mana kita nak tengok? Macam mana kita nak cari domain kita? Which is kita akan guna algebraic method lah. Apa condition dia yang pertama ialah Denominator unequals to 0. okay, denominator cannot equals to Denominator unequals to 0. Sekejap oh ya betul lah dy over dx. Okay, denominator ni tak boleh, betul ke ada 2 dekat sini? Betul ke? 1/2? Betul kan? Betul. Okay, betul. So, kita tahu kalau domain kita tahu denominator tak boleh equals to 0. Okay? Okay, tak boleh equals to 0, cannot equals to 0. Okay, fine. Square root ni pula. Apa condition untuk square root? Cannot be negative value. Cannot be negative value. Dalam kata lain, kalau kita letak dia sebagai interval, square root ni mesti kena Boleh. Lebih besar dari greater. More. Boleh jadi Than 0. dan boleh jadi sama kosong dengan tak? boleh. Yes. Boleh. Kalau kamu tekan calculator, square root 0 ada jawapan lah kan? 0 lah maksudnya. So, the greater and equals to 0. Okay. Condition untuk square root kita ialah greater and equals to 0. Tapi first tadi kita cakap denominator cannot equals to 0. So, apa yang kita boleh assume dekat sini untuk domain kita 2x square plus 5x minus 3 greater than 0. Okay. Sebab square root greater and equals to 0. Tapi since square root kita berada dekat denominator, dia tak ada equal lah dekat sini. Okay, so sekarang kalau kita factorizekan ini dapat berapa? 2x x 2x minus minus 1, x plus 3. Okay. Sekarang kita berada dekat chapter berapa? 9. 2. 2. Chapter 2. Okay, ini ialah quadratic inequality. Okay, quadratic inequality. Ingat tak quadratic inequality chapter 2 kita? Ini ialah chapter 9. Determine domain kita tadi ialah chapter 5. So, sekarang kita nak cari domain ni dah jawab lah. Belum jawab lagi domain ni. Okay, sekarang inilah quadratic inequality. So, boleh guna table of sign, boleh guna graph. Okay, terulang lah. So, sekarang saya nak lukis graph lah. Senang sikit. So kita ada negative 3, kita ada 1 over 2. Okay, so sekarang the greater than 0. Since the greater than 0, kita akan ambil yang di luar. Which is sekarang interval kita ialah negative infinity, negative 3, union 1 over 2, infinity. Okay, ataupun dalam cara lain, x less than negative 3 or x greater than 1 over 2. Okay, so itulah kamu punya domain basically. Siap dah domain kita. Ini domain kita. Okay, daripada chapter 9 tadi kita pergi kepada chapter 5. Sekarang kita pergi kepada chapter 2, balik kepada chapter 5 kita balik. Okay. Boleh faham dekat sini? Boleh. Miss. Boleh.
Okay, ingat algebraic method untuk cari domain tu penting Alright. So the next question dekat sini dia kata find the respective interval in which dy over dx greater than 0 and dy over dx less than 0. Okay, kat sini simple je lah. Kalau dy over dx kita lagi besar daripada kosong, x kita akan greater than 1 over 2 lah. dy over dx kita less than 0, x kita akan less than negative 3. That's two. Boleh, Miss. Okay. Alright. So menarik lah soalan ni. Dia pergi kepada semua chapter kamu. So tak semestinya differentiation je lah. Okay, so ada soalan lagi ke? Soalan chapter 9. Okay, sebelum tu saya nak tanya apakah beza y equals to ln x square, y equals to ln x square? Sama ke? Tidak. Tidak. Tidak, Miss. Min. Differentiate ini, okay, cara senang. Okay, kita kalau boleh tak, kita nak senangkan kerja kita. So kita boleh tukar soalan. Okay, ini kita boleh guna properties of log, kita boleh tukarkan dia jadi y equals to 2 ln x. Betul? Betul. Betul. Miss. Bawa pergi depan. Yang ini bawa power boleh bawa pergi depan? Tak boleh, Miss. Tidak. Tidak. Okay. Ini ialah ln x darab dengan ln x. Okay, ln x darab dengan ln x. Tak boleh pun, tak ada pun properties of log kat situ. So ini kalau kita differentiatekan, kita akan dapat dy over dx equals to 2 2 over x. 1 over x. Okay, 2 multiply 1 over x. Ini kalau kita differentiate dapat apa? Apa rules kita nak guna kat sini? Power. Power rule, which is power bawa pergi depan, salin balik, power turun 1, differentiate dalam dia. Okay, so 2 ln x over x. Okay, berbeza dekat sini. So please jangan careless, buat careless dekat situ. Okay, tengok betul-betul ada bracket ke tak ada bracket dekat situ. Lagi-lagi untuk soalan ln lah. Okay, so next. Soalan chapter 8 tu kejap lagi saya akan discuss. Ini tak nak. Okay. Sekejap saya tengah pilih soalan. Ini kita dah discuss tadi. Okay. Kita tengok sekejap basic differentiation dekat sini. Soalan nombor 17. Soalan C. Okay, which is ini saya dah discuss dah, y is equals to x ln x. So kalau tengok kat soalan kat sini dia kata by using logarithmic differentiation. Okay, kalau kamu bernasib baik dia bagi tahulah by using log differentiation. Okay, kalau kamu tak bernasib baik, dia bagi je soalan terus y equals to x ln x. So macam mana kita nak selesaikan soalan C ni? Y equals to x ln x. Apa kita nak buat? The first step sekarang. Ini bukan eksponen. Ln for both. Yes, kita kena ln-kan both side. Okay, ini bukan eksponen dia eksponen. Dia bentuk dalam macam dalam bentuk eksponen tapi dia bukan base E, dia bukan base constant, bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan A lah kiranya. Okay, dia ialah X. So apa yang kita boleh buat? The only thing yang kita boleh buat kat sini ialah kita boleh ln-kan both side. Okay, kita ln-kan both side. Ln Y equals to ln X ln X. Okay, ln-kan both side. So
Macam saya cakap tadi, bila kamu nampak ln, the first thing yang kamu buat sebelum kamu differentiate ialah kita kembali kepada properties of log kita. Okay, rules of log kita. Yang di sebelah kanan ni, apa rules log yang kita boleh guna? Apa yang kita boleh buat? Pindah power ke depan. Pindah power ke depan. Okay, so power kamu ialah ln x dekat sini. So kita pindahkan power ke depan, dia akan jadi ln x. So ini ialah whole thing kat sini. Whole thing. So ln x. Maksudnya dia akan jadi ln x. Ln x lah dekat situ. Okay, so now back to implicit differentiation. Sebenarnya soalan kita ialah ln y is equals to ln x square. Okay? So implicit differentiation lah kita dah buat banyak kali dah juga. Macam mana differentiate kan ini. Alright, boleh faham konsep soalan ni macam mana? Boleh miss. Boleh miss. Alright, sama juga. Tengok soalan D. Nampak complicated kan? Dalam fikiran kamu mesti sekarang kamu terfikir nak guna quotient rule. Lepas tu nak guna product rule dekat sini. Okay, betul tak? The first thing yang kamu tengok lah, kalau bahagi je, okay, yang ni nak guna quotient rule. Okay, ini V kita contohnya. Dekat V ni nak guna pula product rule. Okay. Fikir je pun dah tahu dah susah, panjang. Sebab tu kita ada cara lain which is kita guna log differentiation lah dekat sini. Okay. Kenapa kita boleh guna log differentiation? Kita tengok kat sini. Which is sama log differentiation kita kena logkan both side. So kita akan ada ln y equals to ln saya tukar siap-siap lah sini x plus 1 power 1 over 3 over x plus 1 x plus 3 power 1 over 2. Okay? Okay. So, abaikan yang tadi kamu nak buat quotient rule lah, product rule tadi, kita terus tukar kepada ln kan both side. Okay? Kita lupakan dulu differentiation, kita fikirkan dulu properties of log kita. Okay, ini tak ada masalah lah, dia memang single. Yang ini, apa kita boleh tukar? Kita boleh tukar jadi apa? Dia sebenarnya dalam keadaan macam ni, ln A over BC. Saya tak bantu pula kan? Okay lah. Ln A over BC. Apa yang kita boleh buat dekat situ? Tolak. Minus. Tolak. Okay, kita tahu ln A over B is equals to ln A minus ln B. Tahu tak? Okay, so properties of log kat sini kita boleh apply. So dia akan jadi ln x plus 1, 1 over 3. Okay, so since dia bahagi kat sini, kita akan tolak ln x plus 1 sama juga minus ln x plus 3, 1 over 2. Okay, masih lagi tak ada differentiation. Masih lagi dekat chapter 1 dulu. So next, apa yang kita boleh buat? Nak simplifikan lagi soalan kita. Kita tak nak susahkan kerja kita untuk differentiate banyak-banyak. Apa lagi kita boleh buat? Power. Kita pindah power ke depan. Yes, betul. Power pindah ke depan. Macam saya bagi tahu untuk log, apa-apalah, tak kisahlah kamu simplify ke, kamu solvekan log. The first thing sekali ialah base. Okay, ini revision lah untuk log kamu. The first thing ialah Power. base kita. Ya, power. Base kita, okay. So base semua memang ln, tak ada masalah. Second thing ialah power kita. Okay, so kalau ada power yang kat atas tu kita bawa pergi depan. Okay, third thing ialah operation kita lah. So dekat sini kita boleh simplify kan. Kita ada 1 over 3 ln x plus 1 minus ln x plus 1 minus 1 over 2 ln x plus 3. Okay, so sekarang barulah kita boleh differentiate kan. Okay, baru kita boleh masuk kepada chapter 9 differentiation which is implicit differentiation kita. Okay, differentiate each term lah. Differentiate ni dapat apa? Differentiate ln y dapat? 1 over y Lagi? dy dx. Okay. dy over dx. Okay. So differentiate 1 over 3 ln x plus 1 dapat apa? 1 over 3 ialah constant dia. Differentiate ln x plus 1 dapat apa? 1 over x plus 1. 1 over x plus 1. So sekarang dah mudah kerja kamu. Sama juga 1 over x plus 1
Sama juga 1 over 2, 1 over x plus 3. Okay, so sekarang kita simplifykan dia. So kita ada dy over dx kat sini. Y kat sini boleh naik atas. So kita ada equals to y 1 over 3x plus 1 minus 1 over x plus 1 minus 1 over 2 x plus 3. Okay, tapi macam saya cakap tadi, kalau soalan suruh cari dy over dx sahaja, make sure kalau boleh semua in terms of x lah. Okay, so y ni nak ganti dengan apa? Y ni nak ganti dengan apa? Yang di atas. Yes, soalan dia, soalan asal kita. Okay, so y yang ada dekat sini kita boleh ganti dengan soalan asal kita. So your final answer should be looking like this lah. Square root x plus 1 cube over x plus 1 square root x plus 1. Ini apa yang ada kat dalam ni lah. Okay, so instead of kamu buat product rule, quotient rule dengan power rule lagi, macam-macam rule lah kamu nak apply dekat satu soalan ni, lagi simple kan? Dekat sini kita just differentiatekan ln je sebenarnya. Kita guna differentiation of ln je. Basically ini ialah properties of log kamu. Okay, boleh faham? Boleh Miss. Boleh? Boleh Miss. Okay, so kena cuba try lah. Kalau soalan tu cakap by using log differentiation, saya tak rasa lah ada masalah. Saya harap kamu tahulah bila dia suruh guna log differentiation, kita learnkan both side. Okay, the problem is bila soalan tu tak cakap. Okay, kamu yang kena fikir sendiri, kamu kena learnkan both side dekat situ. Okay, so next question ialah saya nak tengok soalan 18. Soalan 18. Oh, dah buat dah tadi, tak nak lah soalan 18. Okay, soalan ni pun bagus juga. Silap soalan. Mana ni? Soalan 25. Saya tak susun soalan. Tak ada lah pula. Okay, so last question dekat sini. Kita balik semula kepada parametric differentiation kita. Okay, ada soalan lagi tak? So far tiada Miss. Sama Oh, Miss. tiada. Okay. Saya dah tak ada tu sebab tak ada jangan sebab tak buat lagi. Okay. By the way, kita ada lagi 2 minggu lagi, which is tak masuk minggu ni lah. Next week, week 17, the next week ialah week 18, which is last week kita ada satu chapter lagi. Chapter application of differentiation. Saya akan cuba untuk siapkan video tu hari ni ataupun besok so that by weekend kamu boleh tengok the whole chapters. Kita akan cuba habiskan next week so that last week, week 18 tu kita boleh buat revision. Okay? Okay, so soalan ni, kita berapa sekarang? 46, okay. Given that y is equals to et plus e negative t, x is equals to e negative t. Okay, so find point xy on the curve where dy over dx equals to 0. So first thing first ialah kita kena cari dy over dx kita lah obviously. So parametric differentiation, dy over dt. Differentiate dy over dt dapat apa? Anyone? Et Et? negative E negative T. Ha. Negative E negative T
T. Kenapa dia macam slow motion sangat tu? Takut salah. Janganlah takut salah. Okay, takut tak mencuba. So, dx over dt sama dengan negatif E negatif T. Saya dah lama tak panggil orang kan sebenarnya. Macam Betul, Miss. sebenarnya kamu dengar saya cakap pun saya tak tahu. Tentang tengah makan tengah hari ke tengah makan petang. Apalah. Saya sekarang aim saya ialah untuk habiskan je dulu silibus ni, nanti barulah saya balik semula kepada kamu. Okay, so sekarang konsep saya ialah siapa nak belajar saya akan saya akan entertain kamu lah, siapa yang nak belajar, siapa yang tak nak belajar, siapa tak nak buat kerja, saya tak boleh buat apa-apa dah di saat dan ketika ini. Okay, so sekarang kita ada question A, find the point xy on the curve where dy over dx equals to 0. Okay, point x, y. Maksudnya sekarang ialah kita kena cari value of t kita so that kita boleh masukkan dalam y. Bukan, kita boleh masukkan dalam ni untuk cari y. Masukkan dalam ni untuk cari x kita. Okay, sebab dia kata find point x, y dekat sini. So, dia dah bagi tahu dy over dx equals to 0. So, first kita cari dululah dy over dx kita. So, dy over dx ialah dy over dt multiply by 1 over negative E negative T. Okay. Nampak macam complicated sangat kan dekat situ. Sama juga konsep dekat sini. Kita simplifykan dia. So kita should have ET minus E negative T over minus E negative T. Okay. Ini dengan ni boleh bahagi tak? Boleh? Tidak. 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 Amin boleh simplifykan tak? Ini dengan ni. Oh, Boleh tak? Boleh kan? ET over negative E negative minus Boleh, E Miss. negative T over E negative T. Boleh kan? boleh. Okay, so kamu akan dapat negative E, power berapa ni? Power 1 tolak dengan negative T. Power dia akan jadi berapa? 2. 2T. Okay. So ini dengan ini simplifykan. So kita akan dapat plus E negative T minus negative T which is negative T plus T. So power dia jadi 0. So value kat sini akan jadi 1. 1. Okay. E negative E to T plus 1. So instead of dalam bentuk fraction macam ni, kalau boleh simplifykan, kita simplify lah. So instead of kita differentiate guna quotient rule, nampak tak? Quotient rule tu last choice kita lah sebenarnya. Okay, sebab dia complicated, ada fraction, kita tak suka fraction. So kalau boleh simplify, kita simplifykan. Okay. Instead of kita guna quotient rule, susah, sebenarnya kita nak differentiate ini je. Okay, so dia kata kat sini where dy over dx equals to 0, we want to find x, y. So what we have to find here is t dulu, dy over dx equals to 0. So kita ada negative E to T plus 1 equals to 0, betul ke? Betul tak? Sekejap, saya pun dah confused sekarang. Ada salah ke kat mana-mana? Okay, betul lah. So kita punya dy over dx equals to 0, negative E to T plus 1 equals to 0. So bawa 1 pergi sebelah, kita akan dapat E to T equals to 1. So T kita sama dengan berapa? Macam mana nak cari T? 2t equals to 0 2T equals to 0. Macam mana kamu tahu 2T equals to 0? because exponent 0 equals to 1. Exponent 0 equals to 1 boleh juga, betul juga. Exponent 0 equals to 1 ataupun kita boleh lonkan both side. So ln 1 ialah 0.
Okay, so kita akan end up dengan t equals to 0. So when we have t equals to 0, we can find value of x and value of y kita. Okay, basically just substitute lah t dekat dalam ni. Okay, substitutekan t dekat dalam ni, substitutekan t dekat sini, kita dapatlah value of y, value of x. So beza dengan soalan yang tadi kita buat, dia bagi x dengan y, kita kena cari apa tadi? T ke? Kita kena cari t. Sekarang dia bagi pula, kita cari t dulu untuk cari x dengan y. Okay, so make sure kamu kena fokus sikit lah apa benda soalan yang disuruh cari sebenarnya. Okay, so sekarang for question B, sekarang dia kata solve for t. Okay, solve for t. Solve for t ni maksudnya dia nak t sama dengan berapa lah. Okay, t sama dengan berapa. So basically cari second derivative kita by using the formula. Masukkan dalam equation ni, equalskan 0 and then carilah t kamu sama dengan berapa dekat situ. Okay, masih lagi konsep yang sama. Okay, so itu untuk differentiation, itu sahaja untuk differentiation. Saya harap kamu boleh habiskanlah semua 52 soalan tutorial ni. Nanti saya akan bagi lagi extra question. Tapi untuk bincang tutorial dan pasil kat sini saya berhenti. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya ada satu soalan lagi sebenarnya. Saya tak tahu kamu pernah tengok ataupun tidak. Yes, ini. Pernah tengok? Macam pernah, Miss. Macam pernah? Nah, di Facebook. Pernah tengok Kami ini? di Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Okay. Dulu sebelum kamu tengok mungkinlah tak faham, mungkin kamu akan scroll je, tak tahu pun sebenarnya apa yang terjadi. Sekarang kalau kamu come across this thing, this meme here, kamu kena tahu buat. Okay, kamu kena tahu buat. Okay, kita boleh buat sekali sama-sama kat sini. So the question ialah x square plus xy equals to ln y. Okay, so beza dulu kamu tengok ialah kamu macam scroll je, tak tengok pun apa benda yang terjadi. Tapi sekarang kamu kena tahu buat. Okay, so kena ingat mathematics ni apply untuk banyak subjek. Kamu pergi engineering, kamu akan belajar mathematics. Kamu pergi science computer, kamu kena belajar mathematics. Okay, kat mana-mana kamu ambil physics pun kamu belajar mathematics juga nanti dekat degree kamu. So here we are. Kita ada soalan x square plus xy equals to ln y. So apa yang kita akan apply dekat sini? Subtopik apa yang kita akan apply? Implicit differentiation. Yes, implicit differentiation. So x square tak ada masalah untuk differentiate. Ln y tak ada masalah untuk differentiate. Macam mana differentiate xy? Macam mana differentiate Guna xy? product Yes. rule. Guna product rule. Okay, so kita ada u equals to x, kita baru je buat tadi. U equals to x, v equals to y. U prime equals to 1, v prime equals to dy dy dx. dx. Okay, so differentiate x square dapat apa? 2x. Okay, kenapa ni? Differentiate xy, so here's your product rule. Kita ada v u prime plus u v prime. Okay, ini product rule kita. Okay, differentiate ln y with respect to x akan dapat apa? 1 over 1 over y. y dy dx. dy dx. Alright, so sekarang ini ialah first jawapan kita. Okay, first differentiation kita. So kalau tengok dekat soalan tu ada sampai second differentiation. So sebenarnya dia nak cari second derivative kat sini. Okay, so kita differentiatekan lagi sekali. Macam saya cakap, kita tak nak susahkan kerja kita untuk guna quotient rule. Tak perlu jadikan dy over dx kamu subjek, kita just implicitkan sekali lagi. Okay, so differentiate 2x tak ada masalah macam biasa. Differentiate y pun tak ada masalah macam biasa. Differentiate x dy over dx macam mana? Product rule. Product rule. Perlu juga. Differentiate 1 over y dy over dx macam mana? Masih lagi Product rule. product rule. So here kita ada u equals to x, v equals to dy over dx. U prime equals to 1, v prime equals to? d2y dx. Okay, d2y over dx squared. Okay, so product rule yang satu lagi tu kita ada u equals to 1 over y, v equals to dy over dx.
U prime equals to, okay, differentiate 1 over Y dapat apa? 1 over Y ialah Y negative 1. Dapat apa? 1 over Y squared. Ada something tertinggal? Negative. Negative. Okay, negative. Negative Y negative 2. So negative 1 over Y square. Okay. So differentiate dy over dx samalah second derivative. Okay, so sekarang semua dah ada, kita just sub balik dalam formula kita. Differentiate 2x, kita ada 2x. Differentiate y akan dapat dy over dx. Differentiate ini product rule, which is kita dah expand dekat sini. Plus vu prime dy over dx times 1 plus uv prime. Saya harap kamu masih bersama saya. Terus tu. So ini pun product rule juga, which is kita dah pecahkan dekat sini. So kita ada vu prime. So 1 over y square dy over dx plus 1 over y d2y over dx square. Okay, ada apa-apa tak yang tertinggal? Macam tiada, Miss. Tiada. Okay, so kalau tak ada, kita boleh teruskan untuk simplifykan kita. Okay, the aim here is to find d2y over dx square. Okay, so d2y over dx square ialah ini dengan ini. Okay. Kejap. Ada sesuatu yang salah dekat sini. Ada something yang salah. Ada sikit je salah dekat sini. Apa salah tu? Negative. Ini betul. Salah dekat sini. Sama dekat sini. Apa yang salah? Siapa boleh? Negative 1 over y square itu perlu multiply with dy dx. Betul. Okay, ingat kita differentiate with respect to x. So kat sini negative 1 over y square. So sepatutnya dia kena ada dy over dx. Okay, boleh? So dekat sini dia akan jadi vu prime akan jadi negative 1 over y square. Negatif yang kat sini. Negative 1 over y square. Dy over dx, darab dengan dy over dx akan jadi apa? Dy over dx square. Yes. Okay, bukan second derivative kan? Dia dy over dx square. Okay, so ngam. Sekarang dah ngam. So kita nak cari sekarang ini dan juga ini. Okay, so kita sekalikan dia semua dekat left hand side kita. So d2y over dx square. Kita faktoriskan siap-siap. Ini akan tinggal x. Ini akan tinggal 1 over y. Okay, so minus 1 over y. Equals to. So yang di sebelah kanan ada ini. Minus 1 over y. dy over dx square. Okay, yang ini yang bawa ke sebelah sana. Ada 2x minus 2x. And then ada dy over dx, dy over dx. Boleh tambah tak? Boleh, Miss. Boleh. Jadi 2 dy over dx bawa ke sebelah kanan dia akan jadi minus 2 dy over dx. Okay? Boleh? Kalau kamu follow pelan-pelan, saya tak rasa ada any confusion lah dekat sini. So basically basic differentiation dan kita basic mathematics je, kita susun je dia balik sebenarnya. Okay? So sekarang macam saya cakap, ini kita tak nak, susah nak bawa pergi sebelah. Apa yang kita boleh buat dekat sini? Equivalence denominator. Yes, betul. Which is dia akan jadi x, y minus 1 over y. Okay. So equals to, sama juga dekat sini kita ada 1 over y. Kita tak nak ada fraction yang menyusahkan hidup kita. So kita samakan denominator dia juga. So which is kita darabkan semua dengan y lah kiranya. Okay, kita darab ni dengan y, kita darab ni dengan y. Miss, itu bukan negative 1 over y square kan, Miss? Square. Thank you. Alright, negative 1 over y square. So sama juga
kita tak nak ada fraction dekat sini yang susahkan kerja kita darab semua dengan y square. Okay, so kita samakan denominator lah konsep dia, kita samakan denominator. So kamu akan ada negatif dy over dx square minus 2xy square minus 2y square dy over dx, which is semua over dengan y square. Okay, semua orang okay? Okay, Miss. Boleh Miss. Sekarang Miss. last step kita ialah Okay, bawa Miss. je lah ini pergi sebelah sana. Okay, so kalau saya bawa y pergi sebelah sini, darab, apa akan jadi? Darab dengan y, basically sebenarnya kita boleh je cancel ini dengan ini kan? Betul? Kan? Betul, Miss. Last answer kita ialah ini bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi bahagi. So ini tadi kita dah cancel out 1 dengan y dekat sini. Okay, so last answer kita ialah negatif dy over dx square minus 2xy square minus 2y square dy over dx over y, sebab kita dah cancel out dengan y ni tadi, bahagi dengan xy minus 1. Okay, so inilah jawapan final kita. Ataupun kalau nak cantikkan dia lagi, tak nak ada negatif, kita factorizekan semua negatif dekat sini, which is dia akan jadi dy over dx square plus 2xy square plus 2y square dy over dx. So factorize negatif yang atas boleh cancel out dengan factorize negatif yang bawah. Dia akan jadi 1 minus xy. Okay, so itulah implicit differentiation kita. Susah ke sebenarnya? Susah ke? Boleh buat Miss. Boleh buat pun sebenarnya kan? Sebab tak susah pun. Basically kita apply product rule je sebenarnya kat sini. Kita apply product rule dengan basic mathematics, samakan denominator yang kamu belajar masa tadika dulu. Okay, tak susah pun sebenarnya. Nampak je macam susah. Okay, sama ke jawapan kita. Dy over dx square 2y square dy over dx 2xy. Miss, Miss Ya, lupa differentiate 2x tu. Saya lupa? Apa? Cuba Miss naik atas boleh kan Miss? Yang tu 2x tu. Oh, sini patutnya 2. Patutlah dekat sini tak ada x kan? Thank you. Sini ialah 2x, 2, betul? Iya Miss. So sini ialah 2. So sini ialah 2 juga. So sini 2, sini 2. Okay, barulah betul. Okay, thank you. And very good for noticing that. Okay, so itulah implicit differentiation kamu. Extra je lah, okay. Sebab sekarang sepatutnya selepas kamu belajar differentiation, kamu tak patut ada masalah lah untuk jawab soalan ni. Okay, dia nampak je macam complicated, banyak benda. Tapi basically just apply product rule dan implicit differentiation sahaja. Okay, so that is all for today. Saya akan explain soalan yang Jason tanya ni, soalan chapter 8, 19 dengan 24. Siapa yang nak dengar boleh dengar, siapa tak nak dengar boleh keluar lah. Okay, pergi makan ke buat apa yang kamu suka. Okay, so kita tengok yang chapter 8. Sekejap, saya pun tak ada soalan chapter 8. Soalan 19. Okay. Soalan 24 dulu lah. Which is sebenarnya 24C. Okay, so soalan 24C. So for what value of C is discontinuous at x equals to 4? Basically dekat sini kita guna yang not equals to lah. C not equals to sebenarnya. Cuma kalau kamu tengok dekat final answer dia bagi sekejap, kenapa? Saya tak rasa ada masalah kat sini. For what value of C is fx is discontinuous at x equals to 4. So apa yang kita buat ialah kita cari limit x approaches to 4 from the right, fx
is not equals to limit fx when x approaches to 4 from the left. So 4 from the right. Apa function 4 from the right? Anyone? C. C. Ini ialah 4 from the right. C. Ini 4 from the right. Ini ialah 4 from the left. So C is not equals to, sebab discontinuous, kat sini ialah 4 from the left ialah 2x minus b. 2x minus b. Ya, saya salah function kan? Okay, betul lah. So B sepatutnya kamu boleh dapat dah jawapan B kan? 20. Ya, Miss. B is 13. Okay, so B is 13 dekat situ. So kita ada C is not equals to 2x minus 13. Sorry, ini ialah function kita. Limit x approaches to 4 from the left, limit x approaches to 4 from the left. Okay, so limit x approaches to 4 from the right, which is akan dapat C lah, still dapat C. So kat sini kita ada C is not equals to 2 times 4 minus 13. Is jawapan dia berapa? Negative 5. Negative 5. Betul ke jawapan dia negative 5? Betul, Miss. Betul. Okay, so negative 5. C is not equals to negative 5. Okay, so itu je dah discontinuous. Saya rasa soalan exit ticket pun sama juga dengan ni. So soalan yang complicated sikit lah, sikit je, tak banyak pun. Bukan complicated lah, lain sikit cara dia tanya. The function f is defined as fx equals to square root x square minus 4 over 2 minus x. Okay, which is kat situ function kita ialah square root x square minus 4 over 2 minus x. So the question asks to find all asymptotes for f. Which is kita kena cari vertical asymptote, kita kena cari horizontal asymptote. Okay, first kalau kita nak cari vertical asymptote, kita tahu kita akan guna case yang ketiga. Okay, so first kali kita kena tengok dekat denominator dia 2 minus x is not equals to 0, x is not equals to 2. Okay, so kita akan cari limit x approaches to 2 from the right. Square root x square minus 4 over 2 minus x. Okay, so sekarang sebelum kita pergi kepada case yang ketiga tu, case yang akan jadi positive or negative infinity, kalau kita masukkan 2 dekat sini, 4 square tolak 4 akan dapat kosong. 2 tolak 2 pun akan dapat kosong. So apa yang kita kena buat dulu sebelum kita apply case yang ketiga tu? Conjugate. Conjugate kan. Okay, kena conjugate kan lah, darab dengan conjugate. X square minus 4 over x square minus 4. So you should have limit x approaches to 2 positive, 2 from the right, x square minus 4 over 2 minus x square root. X square minus 4 ialah x plus 2, x minus 2. Okay, sama juga lah kat sini. Pun x plus 2, x minus 2 lah. Okay, so now baru boleh kamu apply. Okay, 2 from the right ialah 2 from the right, 2 from the left, ini ialah 2.1, ini ialah 1.9. Okay, 2 from the right. And then macam biasa lah, basically macam biasa cara dapat positive or negative infinity. Okay, but be careful dekat sini ada square root. Okay, ada square root dekat situ. So bila kita ada 2 plus 2 akan dapat 4. 2 minus 2 kat sini akan dapat 0 positive. So tak ada masalah. Square root positive tak ada masalah. Okay, bila square root negative itu yang kamu kena tengok. Okay, so untuk jawab horizontal asymptote pula sama juga konsep dia, masih lagi sama konsep dia, kita just keluarkan square root x square. Okay, so the question masalahnya dekat sini ialah determine the interval of continuity of f. Okay, kalau kita tengok jawapan dia ialah vertical asymptote kita ialah x equals to 2, horizontal asymptote kita ialah horizontal asymptote kamu? 1 negative 1. 1 negative 1. Okay. Y equals to plus minus 1. Okay.
So sekarang bila dia cakap pasal interval of continuity, determine the interval of continuity of F. Saya fikir dulu kejap. Okay, bila cakap pasal interval of continuity of F, dia punya nama lain dia sebenarnya ialah, apa yang kita nak cari ialah domain kita. Okay. X kita sebenarnya yang kita nak cari. So kita tahu yang condition kita dalam square root, ni macam soalan tadi yang kita buat lah. Kalau dalam square root mesti kena positif. So kita tahu x square minus 4 kena greater and equals to 0. Okay, dia boleh equals to 0 sebab sekarang dia berada dekat numerator. So dekat sini kita ada x plus 2, x minus 2, greater and equals to 0. So again you have to apply quadratic inequalities lah. Okay, so sekarang saya nak lukis graf dekat sini. Negative 2 dengan 2. So our answer should be negative infinity, negative 2, close, union, close to infinity. Okay, ini satu condition kita sebab dalam square root. Satu lagi condition apa? Denominator kita tak boleh jadi 0. 0. So 2 minus x is not equals to 0. So x cannot equals to 2. Okay, berarti kat asymptote yang kita cari tadi. So sekarang dia punya interval dia pula dekat sini ialah negative infinity 2 open union 2 infinity. Okay, so interval dia. So apa yang kamu kena buat sekarang, interval dengan ni intersect dengan interval yang ini. So basically, ini ialah, so basically kita ada, kalau kita buat number line, kita ada negative 2 dengan 2. Right, so daripada sini, kita ada equal, kat sini kita ada equal. Okay, so untuk yang ini kita ada open, betul ke saya buat ni? Betul lah, open kecuali dekat whole real number kecuali dekat 2. Okay, kecuali dekat 2. So apa kamu punya interval of continuity kamu kat sini ialah negative infinity. Sekejap macam salah je. Negative infinity, negative 2. Okay, senang macam ni lah. Okay, macam ni lah. Kita ada domain kita kat sini, negative infinity, negative 2, close, union close to infinity. Tapi since kita tahu x kita is not equals to 2 sebab denominator kita cannot equals to 2, so kita boleh letak interval of continuity kita sebagai negative infinity, negative 2, close, union, open to infinity. Okay, so itulah interval of continuity kamu. Okay, interval of continuity tu sebenarnya just kita punya function yang mana ada function. So sebenarnya kita cari domain kita lah. Okay, boleh ke? Faham kat situ? Sorry, confused sikit. Dah lama tak tengok soalan. Confused sikit, Miss. Confused sikit lah, tapi basically ialah cara yang sama kita jawab domain lah kiranya. Saya tengok betul ke? 2019. Okay, betul lah. Basically cara yang sama kita jawab domain. So interval of continuity, kamu tahu interval of continuity tu selagi ada graph itulah interval dia. Okay, so sekarang since kita tahu ini ialah vertical asymptote kita, x is not equals to 2, so dia akan stop dekat 2, dia tak termasuk 2 lah. Okay, so kita gabungkan domain kita yang ini 2, kita dapat jawapan yang ini. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you for staying. Itu sajalah daripada saya. Thank you guys. Take care. Bye-bye. Thank you, Miss. Have a great day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Miss.